Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini di kesempatan ada ini dapat sama-sama kita berada dalam ruangan maya ini untuk kita berkongsi berkaitan dengan tajuk istimewa pada pagi ini iaitu bahagia dunia, bahagia akhirat. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang di Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut perkataan bahagia di dunia, kesemua di antara kita ingin kebahagiaan. Tak ada pun atas dunia ni dia nakkan kedukaan, semua nak bahagia. Dan bahagia kita ini dia berbeza-beza mengikut tahap dan mengikut peringkat umur. Anak-anak kita bahagia dengan cara mereka. Kanak-kanak dia bahagia mudah saja. Dia dapat makanan, dia dapat mainan, dia tidur, itulah bahagia bagi mereka. Dia tak fikirkan masalah dunia. Bagi kita sebagai orang dewasa, bahagia kita ni berbeza-beza. Kalau orang yang peringkat dewasa ini, bahagia dia mungkin dapat kehendak apa yang dia nak. Mungkin dia nak sesuatu itu diperolehi, maka bahagialah dia rasa. Nak dapatkan gadget ke, nak dapatkan kenderaan, rumah, itu bahagia bagi mereka. Bagi mereka yang dah masuk pada usia emas, bahagia mereka itu bila mana ketenangan diperolehi. Bila mana dapat keseronokan bersama dengan anak-anak. Bila dapat kebahagiaan bersama dengan orang tersayang, duduk tempat yang tenang, itu bahagia bagi mereka. Maka bahagia-bahagia ini adalah bahagia di dunia. Bahagia yang mana untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, sama juga prosesnya untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kerana bila mana semua perkara yang kita buat atas dunia ini, yang mana kita rasa bahagia dan berbetulan dengan apa kaedah dan teknikal yang kita dapat daripada tunjuk ajar bagi Nabi SAW, pasti dan pasti kita akan bawa perkara-perkara baik ini ke akhirat kelak. Bahagia kita ni kadang-kadang kita lihat semua orang bahagia. Tapi ada bahagia yang dibenarkan oleh agama dan ada bahagian yang tak dibenarkan oleh agama. Kenapa? Ada bahagia yang mana kalau kita buat itu bahagia dan Nabi SAW juga arahkan kita buat begitu dan juga Allah Subhanahu Wa Taala redai perkara yang kita buat. Ada bahagia yang kita tengok, oh bahagianya dia dapat sesuatu, tapi bahagia itu dengan perkara yang tidak halal, perkara yang haram. Bahagia tapi tidak dengan cara dan kaedah yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Perkara itu automatik dia tidak memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan apatah lagi di akhirat. Sebab apa? Sebab di akhirat kelak kita akan melalui satu tempat yang besar, iaitu neraca amal di akhirat yang mana akan menimbang segala perkara-perkara yang kita laksanakan atas dunia. Sebab itulah bila mana kita melihat kepada ketetapan ataupun tepat tak tepatnya al-mizan tersebut, maka pentingnya kita memahami dan pentingnya kita mengenal pasti adakah setiap amalan yang kita buat atas dunia ini daripada bangkit awal pagi sampai kita tidur kembali. Bahagia itu bertepatan dengan apa yang Allah telah gariskan kepada kita dan kita akan memperoleh bahagia di akhirat apabila timbangan kita al-mizan nanti itu semua timbangan-timbangan yang baik-baik yang kita perolehi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khaldalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah kata dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka sesiapa pun tidak akan rugi walaupun sedikit pun. Dan jika amal itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Gambaran kepada kita iaitu sekiranya amalan kita buat, kebahagiaan yang kita rasa atas dunia ini adalah tepat dengan Islam buat, maka neraca amal timbangan di akhirat itu
sangat-sangat tepat. Dia tak akan, kalau kita kan raya kurban itu sikit beza. Sikit beza tak apalah. Kita kata lebih tu tak ada masalah. Tapi neraca Allah, timbangan Allah, bukan takat meter yang kita tengok tu. Dia lebih detail lagi. Mungkin 0.0000 pun akan dikira. Kerana Allah kata tadi, dan jika amal itu seberat biji sawi. Biji sawi ni berat mana? Takat mana biji sawi ni? Kalau biji sawi tu kita letak atas perimbang kita hari ni, tak bergerak perimbang tu. Ringan sungguh. Tak bergerak langsung. Tapi di neraca Allah Azza wa Jalla, benda itu bergerak. Dan benda itulah memberikan suatu amal kebaikan kepada kita ataupun amal keburukan kepada kita. Jadi amal itu kalau baik kita buat, maka sekecil-kecil benda itu akan dikira. Kalau kejahatan kita buat, sekecil-kecil benda itu pun akan dikira Allah Subhanahu wa taala. Allah kata dalam Quran, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Ini surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ni salah satu daripada nama kiamat. Al-Qari'ah, huru hara. Al-Qari'ah itu huru hara. Maka Allah kata, maka ada pun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang senang, kehidupan yang bahagia. Dan ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Allah bagi tahu siap-siap dalam Quran bahawa nak dapatkan kebahagiaan perlu buat kebaikan. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Kita berdoa selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Kita doa sentiasa. Dan dengan doa itulah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kebahagiaan itu sampai pada kita. Kita dah buat kebahagiaan atas dunia ni. Walaupun ada ketika kita rasa macam terluka hati kita kerana masalah-masalah yang berlaku. Tapi kita kena ubati kedukaan itu dengan kebahagiaan yang lain. Supaya bila mana kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lah bawa, apa yang aku buat atas dunia itu rupanya kebaikan dan berikan aku kebahagiaan. Rupa-rupanya ini kejahatan yang akhirnya memberi kedukaan kepada kita, bukan kebahagiaan. Ya? Jadi itu perkara yang perlu kita lihat dan perlu kita teliti satu persatu supaya apa-apa saja amalan kita ini bawa kepada kebahagiaan dan di neraca Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadi satu tempat yang sangat-sangat bernilai untuk dihitung oleh kita, dan Allah menghitung tanpa ada bias, tanpa ada kekurangan, tanpa ada kelebihan. Pasti Allah akan timbang betul-betul setepat-tepat yang mungkin. Baik. Maka bagaimana kita nak dapatkan? Bagaimana kita nak dapatkan kebahagiaan itu yang kita laksanakan di dunia, dan pasti di akhirat juga kita dapatkan kebahagiaan tersebut. Maka ada beberapa perkara yang mana sekiranya kita buat di atas dunia, kita mendapat kebahagiaan di atas dunia. Dalam masa yang sama, kita mendapat kebahagiaan di akhirat. Pertama sekali, taubat. Taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangkit di waktu pagi dalam keadaan suci bersih. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dikala solat fajar kita. Mohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dibekalkan dengan pahala kebaikan sepanjang hari. Maka berlalulah waktu daripada pagi, tengah hari, petang dan malam. Maka sebelum kita melapkan mata, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang sebelum mata kita terpejam, kita telah mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila mata kita terbuka, telinga kita mendengar, hidung kita mencium bau, mulut kita bercakap, pasti ada sedikit sebanyak kesalahan-kesalahan yang kita laksanakan. Sebagaimana yang kita selalu dengar, likul ibni Adam khata'u.
Wa khairu khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam akan melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik kesalahan itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu bahawa mungkin kita melakukan kesilapan dan pasti kita yakin bahawa akan ada kesilapan sedikit sebanyak kita lakukan, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula kita dengan manusia? Seelok-eloknya lah sebelum kita tidur, walaupun mengantuk sangat ni, nak buka mata pun tak larat dah. Paling-paling kurang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan mohonlah kemaafan dan maafkanlah orang yang kita jumpa pada hari tersebut. Aku mohon kemaafan kepada mereka-mereka yang aku jumpa. Dan aku juga maafkan kepada semua yang aku jumpa orang pada hari ini. Supaya tiada apa yang terikat, tiada apa yang tergantung dek kerana apa-apa yang kita laksanakan pada hari tersebut. Maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu jatuh miskin, jangan tunggu jatuh ditimpa musibah barulah kita ya Allah bertaubat kepada Allah, bertaubat. Jangan. Sekarang terus bertaubat. Itu istighfar. Apa-apa berlaku, contohlah kita katakan tiba-tiba kita ni diuji dengan sedikit ujian di jalanan. Maka cepat-cepat astagfirullahalazim, astagfirullah, banyak dosa aku ya Allah, ujian kepada aku ya Allah. Rasakan diri kita ni banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keadaan begitu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan kita itu kita mohon ampun kepada Allah, Allah terima. Bahagia kita ni bila mana kita dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rasa tenang dan kita akan dapat keterangan itu di akhirat juga. Sama dengan kita dengan manusia, dengan makhluk Allah. Kita ni jumpa kawan kita dah lama dah bergaduh dengan dia. Bergaduh, sekali tu jumpa dia. Mohon maaf atas kesalahan. Lama dah buat Allah, saya pun sama lah, mohon maaf. Cuba kita rasa, tenang tak hati kita? Oh tenang, lega. Jumpa minta maaf dengan dia tu, selega sungguh. Tak serabut dah. Awal itu serabut betul. Duk main pening kepala macam mana lah nak buat ni serabut. Sebab apa? Kita bergaduh, berselisih faham dengan rakan kita. Tapi bila jumpa, minta maaf atas salah silap. Mohon maaf ya. Dia pun samalah cik pun. Mohon maaf, kita sama-sama buat keselipan. Tenang hati kita balik. Oh senyum. Jumpa isteri kita. Wah abang senyum panjang ni. Dia kata, dah minta maaf dengan kawan tu. Dia jumpa dia. Elok. Tenang. Begitu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita buat kesalahan, kita mohon kemaafan. Maka automatik dia akan rasa ketenangan kepada jiwa kita. Bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang kedua, untuk bahagia dunia, bahagia akhirat. Takutkan Allah Subhanahu wa taala. Letak ke depan, Allah melihat apa-apa saja kita laksanakan. Dalam bilik ke, dalam kereta ke, di tempat orang yang tak ada kita seorang-seorang. Maka Allah memerhatikan apa yang kita laksanakan. Jangan risau. Allah melihat. Contoh ketika bulan Ramadan dulu kan. Bulan Ramadan dulu. Seorang-seorang dalam kereta, tak ada siapa pun nak tengok. Kereta lah tinta punya gelap. Orang kat luar boleh buat cermin kereta kita tu sebab gelapnya tinta tu. Yang siap betul dengan tudung, okey lagi ilmu buat kan. Ini lelaki siap cuki gigi apa lagi. Rupanya kita melihat, sebab apa? Gelap. Tak nampak. Kita dalam kereta nak minum air ke makan, tiada orang nampak. Allah melihat apa yang kita lakukan. Maka kita takutkan Allah di mana-mana sahaja kita berada, pasti dan pasti kita akan laksanakan suruhan dan kita takut Allah catatkan keburukan kepada kita. Jadi bila mana kita berada, kita takut pada Allah, letakkan kita ni ada hamba Allah, kita adalah makhluk Allah yang dhaif ini, maka kita akan serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita atas dunia ni, kita adalah manusia yang duduk menumpan demi Allah dalam tempoh dan kadar yang tertentu, yang sangat-sangat ringkas. Sangat-sangat pendek masanya. Ya. Jadi bila mana kita nak jadikan diri kita ni takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka teguhkanlah jati diri kita supaya kita ni sentiasa ingat bahawa dengan kita takut Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akan mendatangkan kebahagiaan di akhirat. Contohlah kita katakan apabila suami dan isteri masing-masing mengenali Allah Subhanahu wa taala
kita mengenali tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka jiwa kita ni akan diisi dengan takwa. Dan takwa ini akan mendorong mereka untuk melipat gandakan amalan salih dan meninggalkan segala larangannya. Ini bab suami isteri. Hari ini kita lihat Allah nak tunjukkan suami isteri ni bahagia sungguh atas dunia ni. Sampai masuk dalam semua video-video tu. Kalau TikTok kau nak bercium laki bini, bercium kat rumah, diam-diam, sudahlah. Tak payahlah nak tunjuk kat orang buat apa. Oh, semua kemudian tengok komen Allah, bagusnya dia, sayang penyayang dan disayang semua sekali dekat situ. Tak perlu tunjuk pada orang. Sebab kita ni nak menunjuk pada siapa? Nak kata kita ni bahagia sungguh-sungguh tu, tak perlu tunjuk pada orang. Kita dengan isteri kita cukuplah kata bahagianya, sayang abang. Cukup. Sebab apa? Kita duduk bercumbu-cumbuan dan sebagainya tanpa perlu war-war kepada orang. Allah melihat apa yang kita buat. Kita takut pada Allah. Tapi kita hari ni tunjuk semua. Semua benda tunjuklah. Daripada lepas kahwin, orang dah kahwin, yang dah remaja, retua, semua nak tunjuk dalam tu. Dia katakan bahagia sungguhlah, macam dia seorang lah kahwin kat dunia ni. Dia kata begitu. Sedangkan tak perlu pun nak tunjuk-tunjuk begitu. Sampai kan orang tengok, like dia beribu. Nak tunjuk dia ni penyayang. Kat mana? Kat dalam TikTok, kat dalam Facebook dan sebagainya. Tak perlu tunjuk. Takut pada Allah, didik diri kita, didik pasangan kita untuk mentaati perintah Allah dengan taqwa. Bila taqwa ada, kita akan laksanakan amalan salih dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan buat. Takkan buat. Tengok, kita melihat pasangan kita, cantik semacam gimana ni? Kita pergi jalan-jalan, pakai yang mana menutup aurat dan tidak memberikan perhatian kepada orang lain. Bagi tahu. Penting. Jadi pakai punyalah, berkilau-kilau nak perginya. Supaya orang lain melihat. Sedangkan yang sepatutnya lihat pasangan masing-masing. Takutkan Allah, datangkan takwa, pasti bahagia kita di dunia dan bahagia kita di akhirat. Yang ketiga, kita dah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mencintai Allah. Gambarannya bila mana kita meletakkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, dia akan membentukkan diri kita ni satu usaha untuk memperjuangkan agama, dan kita nak buat apa-apa, kita ingat bahawa Allah, kita ni nak buat ini kerana Allah ada. Kita cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, kita buat amalan kita ni. Contohlah hari ni, pagi ni. Sebab kenapa kita berada dalam media pagi ni? Kenapa kita berada di platform online pagi ni? Boleh tu, tak ada masalah kita start kereta, kita pergi makan ke, kita pergi breakfast kat luar ke, boleh tak ada masalah. Tapi kita ambil ruang pagi ni untuk kita mengisi jiwa rohani kita dengan mendengar kuliah pada pagi ni. Sebab apa? Sebab cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Kita buat kerja pagi ni, Allah catat. Adakah kita ni melepaskan tanggungjawab kita? Tak. Kita tidak melepaskan tanggungjawab kita. Bukan kita buat online ni sepanjang hari tanpa berhenti. Ada ketika mana kita berhenti. Ada waktu kita makan, ada waktu kita menjaga anak-anak suami kita, menjaga isteri kita. Jadi waktu-waktu itu kita berhenti untuk kita tunaikan tanggungjawab. Dalam masa yang sama, kita letakkan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mengambil peluang untuk mendengar sedikit perkongsian pagi yang boleh masuk ke dalam jiwa kita dan rohani kita untuk kita bawa bekalan ke akhirat kelak. Cinta, rasa bahagia kita bila mana kita dapat Allah tenangnya, bila mana dapat dengan tazkirah, dapat dengan kuliah. Itu orang yang benar-benar Allah izinkan untuk merasai kenikmatan tersebut. Bukan semua. Bukan semua. Pendek kata, saya boleh yakinlah bahawa kita ni, rakan kita ni tak ramai yang kata boleh untuk merasa bahagia bila mana berada di majlis ilmu, bahagianya bila ada di rumah Allah, bahagianya bila mana kita berada berdampingan dengan orang-orang soleh. Tak semua dapat benda tu. Bila kita dapat, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita mencintai Allah. Sama juga orang yang diizinkan dan Allah redha dengan mereka yang boleh pergi ke rumah Allah, solat di sana, solat di surau masjid. Orang yang dapat solat di sana itu, dia tak ada rasa kita katakan paksaan untuk pergi ke situ. Dia pergi itu sebab dia cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Duduk di masjid, surau tu Allah sukanya, tenangnya, indahnya duduk bersama dengan orang-orang soleh, para jemaah.
Dia jarang, walaupun ada sebenarnya, mereka duduk surau tu, duduk mengumpat tu ada kat belakang tu. Tapi nak katakan majoriti orang pergi surau masjid ni, di hati dia tenang, pergi tu nak bersolat, nak baca Quran, borak ringan-ringan dengan kawan-kawan di luar daripada surau masjid tu, tak ada masalah pun. Cuma nak gambarkan bahawa niat kita itu dengan datang ke rumah Allah, datang ke majlis ilmu, tandanya kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tak perasan, tapi hakikatnya begitu. Datang majlis ilmu, masuk majlis ilmu ni. Saya tengok banyak list program-program daripada sahabat peserta Quran ni. Satu program yang sangat-sangat menarik. Tak ada paksaan. Tapi dengan rela hatinya kita mencari Allah, kita masuk. Dan automatik kita sebenarnya telah mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Mungkin kita rasa, orang nak dengar kuliah, dia duduk serabut dengan kat dapur dan sebagainya. Tak, itu ketenangan dan kebahagiaan kita dapat atas dunia, walaupun orang lain tak perasan, tapi di akhirat kelak, Allah akan zahirkan bahawa itulah kebahagiaan yang sebenar-benarnya kau dapat atas dunia dan kau juga mendapatinya di akhirat kelak. Dengan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia masuk kepada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita bahagia atas dunia dan bahagia di akhirat, kena adanya sifat tawakal. Tawakal ini kita menyerahkan sepenuh urusan yang hendak dikerjakan setelah kita berazam atau kita bulatlah tekad semua sekali, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita ni sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan permudahkan segala urusan kita atas dunia. Percayalah. Penting usaha kita adalah, kita usaha kena ada, kita kena buat sesuatu dulu yang bertepatan kehendak kita dan sebagainya. Barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkan Allah, kita serah kepada Allah. Usaha kena buat dan kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukannya. Saya satu contoh lah. Sekarang ni kan ada anak-anak kita yang sedang dapat keputusan untuk masuk ke universiti, untuk masuk matrikulasi, asasi, tamhidi dan sebagainya. Tiba-tiba dahulu, kisah dahulu. Dan anak dia tak dapat. Anak dia dapat result yang cantik. Tapi tak dapat. Tunggu tak dapat. Jadi dia minta lah, kata, mohon semak boleh tak yang anak saya punya ni. Sebab tak dapat apa-apa tawaran. Jadi kita bertanyalah kepada keluarga. Kita sama-sama tak ada. Ada isi ke? UPU ke? Kena isi UPU ke? Kena isi ke? Dia kena isi ke? Kena isi dulu, barulah masuk. Kalau tak isi, tak dapat. Ingat ke tunggu dia sampai? Tak, kena isi dulu. Rupa-rupanya dia tidak isi, dia tak ada usaha nak memohon. Tunggu sampai, tak sampai macam mana ni? Jadi kita kena usaha dulu. Barulah kita seiringkan usaha kita tu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga anak-anak kita yang exam sebagainya, tak ada. Dia tunggu kat situ, tiba-tiba nak result cemerlang, tak ada. Dia kena usaha sebaik-baiknya dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berbetulan dengan niat yang baik, dengan usaha yang betul, maka dia dapatlah kejayaan tersebut. Kerana setiap perkara yang kita buat ini, dia tidak boleh lari daripada perkara-perkara yang sepatutnya kita perolehi dalam kerangka kita sebagai manusia. Kena usaha. Kalau kita tak usaha, tak dapat. Sebab itulah usaha kita ni kena berterusan. Kena berterusan dengan kadar kita sebagai manusia yang kita memerlukan sesuatu di atas dunia dan di akhirat kelak kita memerlukan kebahagiaan yang selayak-layaknya. Baik, ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, kata kalau kita lihat di antara perkara-perkara yang juga penting untuk kita lihat dari sudut tawakal ini, iaitu usaha kita ni perlunya usaha yang berterusan. Dia tak boleh usaha kita ni sekadar buat kejap-kejap lah, dapat-dapatlah, tak dapat macam mana kan. Kerana setiap apa kita buat tersebut kena jadikan dia sebagai momentum yang berterusan. Berterusan. Kata hukama, idza aradta an tuhaqqiqa natijatan mukhtalifatan faf'al syai'an mukhtalifatan. Jika kamu inginkan mencapai keputusan yang berbeza, maka buatlah sesuatu yang berbeza. Kita dah dapatkan kebahagiaan di atas dunia dan kebahagiaan di akhirat, maka perlunya kita buat penambaikan kepada diri kita. Kena buat usaha lebih untuk berjaya, tawakal kepada Allah, berdoa sentiasa. Dengan cara itulah kita akan boleh. Saya ingat kawan saya, dia baru
pulang daripada berjumpa dengan Datuk Rosyamno, Datuk Rosyamno bagi tahu bahawa untuk mencapai kejayaan yang diperoleh pada hari ini, dia tidak pernah miss untuk berdoa sepanjang 30 tahun dahulu. Allah terima doa tersebut selepas 30 tahun. Sebab Datuk Rosyamno ni dia lahir daripada keluarga yang berada setinggan. Maka dia berdoa pada Allah tiap-tiap masa tanpa jemu untuk menjadi jutawan. Doa. Allah makbulkan selepas 30 tahun dia berdoa. Bukan berdoa hari ni satu rapat tak. Dan doa tersebut perlulah dimulakan dengan solat. Solat, pejabat dia tu bila mana masuk waktu zuhur dan asar, pejabat itu akan bertukar menjadi surau. Tukar, transfer jadi surau. Sebab nak gambarkan bahawa usaha mereka tersebut untuk pastikan ibadah yang terbaik dan disusuli dengan kedudukan yang terbaik. Dan Alhamdulillah, Allah makbulkan doa tersebut selepas 30 tahun. Dia berdoa juga, dia kata, lepas ni aku nak doa untuk dapat billionaire. Nak doa. Okay? Sama dengan Datuk Yusof Aslam, saya jumpa dalam 3 minggu lepas sebelum Idul Adha. Perkara sama juga, solat, nasihat dia solat dan hormati ibu bapa. Itulah yang paling utama. Itu paling utama sekali, nasihat yang paling utama. Kerana nak dapat bahagia dunia, itulah puncanya, dan di akhirat juga kita akan dapat bahagia yang sama. Maka dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat sesuatu yang lebih. Kata ulama, likulli juhdin munazzamin aidun mudha'af. Setiap usaha yang dirancang pulangannya berganda. Kita usahakan sebanyak-banyak kita tawakkal kepada Allah, pasti Allah akan tambahkan ganjaran pulangan berganda di atas dunia dan di akhirat. Atas dunia kita dapat perkara yang baik, pasti di akhirat juga Allah akan gunakan pahala berganda pada kita. Okay. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, yang kelima. Yang kelima iaitu untuk kita dapat bahagia dunia dan bahagia akhirat, kita kena zuhud. Zuhud ni macam mana? Corak kehidupan orang Islam ini yang dia mengekang jiwa dia itu daripada terlalai dengan segala bentuk kesenangan dalam dunia kita sambil meninggalkan segala keburukan. Makanya setiap apa yang kita buat, setiap apa yang dilaksanakan tersebut perlunya ada satu kaedah. Satu kaedah untuk kita ni tinggalkan perkara-perkara tersebut seketika bila mana kita nak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Zuhud ni bukan merujuk kepada Allah, pakaian dia buruk benar. Zuhud dia tu kan, itu kedekut namanya, bukan zuhud. Zuhud ni dia pakai baju cantik, baju kemas, kereta besar dan sebagainya. Bila mana sampai waktu untuk solat, dia tinggalkan semua harta-harta tersebut seketika dia solat betul-betul khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud. Pakai kereta besar, pergi mana? Pergi surau kereta besar. Pakai punya baju, punya kemas, gimana pergi surau ya? Sebab apa? Dia tahu bahawa itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala seketika di dunia, dia rasa bahagia, pasti di akhirat kelak Allah gantikan balik dengan lebih lagi apa yang dia rasa atas dunia. Sebab dia bawa segala apa yang dia ada atas dunia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul? Dengan zuhud tersebut. Jadi kita tengok hari ni orang-orang pergi surau je dengan kereta Ferrari, kata, apa nak menunjuk kereta? Tak, dia kata kereta ni akan jadi saksi bahawa aku pernah bawa dia nanti, aku pernah bawa dia dulu di dunia pergi surau. Slipper mahal ni aku pernah bawa dia pergi surau. Orang yang ada, kita katakan zuhud ni, dia tak berkira sangat dia bawa slipper tu pergi masjid surau. Tak ada orang ambil pula tu slipper tu. Sebab apa? Tawakal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahawa itu adalah kepunyaan. Kalau takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala slipper tu hilang jugalah. Ini kita ni nak dapat zuhud sangat, bawa kereta, Allah, kereta besar ada, bawa kereta paling buruk lah pergi surau. Di masjid. Tiba-tiba tingkap pula atas lift tutup rapat. Hujan lebat tu, kita tengah semayang. Sudah habislah basah kita, habis bagi salah pump, kita tutup kereta. Dah jadi kolam air dalam kereta, di aquarium. Sebab apa? Kita letakkan zuhud itu, ala kadar lah, apa yang ada lah. Sedangkan kita kena letakkan bahawa usaha untuk mendapatkan satu bentuk zuhud itu, meninggalkan dunia, itu bukan meninggalkan tak ambil langsung,
Tetapi kita ketika mana kita dengar menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggalkan benda itu seketika. Tinggalkan itu seketika. Jadi bila kita tinggalkan itu seketika, maka pasti dan pasti Allah melihat dan Allah akan bagi kebahagiaan kepada kita. Dunia Allah bagi, akhirat lagi-lagi Allah bagi. Ibu ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam iaitu sabar. Sabar, setiap manusia akan diuji dengan kesabaran. Kita atas dunia ini banyak bersabar dengan kerana orang-orang sekeliling. Ya? Kita tengok dekat taman kita, geng surau kita, geng kerja kita, anak-anak kita. Jadi itu semua memudahkan kepada kesabaran. Para ulama menjelaskan bahawa sabar terbagi pada 3. Sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar menghadapi musibah. Dan sabar meninggalkan dosa dan maksiat. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah tentukan kita ni nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena sabar. Solat kita itu sebenarnya pendek je masanya, tapi kita tak sabar. Kita buat solat ni kita selalu merungut. Buat solat ni kita selalu buat endah-endah. Tak sabar dalam kita nak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan solat itu kalau kita solat berjemaah ni pendek masanya. Pusing-pusing paling lama pun 15 minit. Paling lama 15 minit tu siap solat dan sebagainya, imam baca panjang sikit pun. Tapi kita ni meletakkan sesuatu tersebut dengan kadar yang tidak tepat. Tak sabar. Datang solat tiba-tiba imam baca panjang dalam hati. Mengata imam panjang pula. Baca pendek-pendek sudahlah. Inna aqaina kulullah sudahlah. Ni panjang benar bacanya. Kita tidak sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita pergi program-program majlis ilmu. Oh lamanya dia bercakap bila nak habis ni, bercakap ni. Kita tak sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita ni, kalau boleh gadget depan kita, memang syok lah tengok gadget tu 2 jam. Rasa, kejap dah habis dah masa 2 jam. Pendek. Tapi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena perbanyakkan bersabar. Sabar, sabar dan sabar. Sabar, sabar dan sabar. Yang kedua itu sabar menghadapi musibah. Musibah yang Allah datang kepada kita ni, kita kena sabar. Sebab kita tak tahu musibah apa yang Allah nak uji kita. Kadang-kadang Allah uji kita dengan kesakitan, Allah uji kita dengan kekurangan kewangan, Allah uji kita dengan musibah-musibah kehilangan dan sebagainya. Maka dengan keadaan begitu, kita kena sabar. Contoh saya katakan, tiba-tiba kita diuji dengan kesakitan. Sakit kita ni Allah uji, kita jangan tengok sakit besar. Sakit kecil. Sakit gigi lah. Sakit gigi kita ni, dia boleh demam. Berair mata. Gigi sakit. Gigi antara tempat yang paling lama lah tahan. Paling, kita katakan paling tahan lah dalam badan kita di antaranya adalah gigi lah. Yang paling kuat. Tapi gigi bila sakit, demam, sakit kepala, berair mata, semua sekali. Dia kata seperti itu. Saya ibu-ibu Allah SWT sekalian, saya mau balik daripada Pahang. Ada program ke sana. Allah Alam termakan apa, tiba-tiba sakit gigi. Sakit gigi itu ketika nak pulang daripada Kuantan, nak balik ke Nilai. Sakit gigi tersebut nak bawa kereta tak boleh. Berair mata pedih ni. Tak tahu nak macam mana. Tak minyak cakap apa pun, tak tahan dan sebagainya. Allah sakitnya sekali. Berhenti, makan ubat. Ya Allah, semoga nak bawa kereta ni lega sikit. Sakit lagi tapi buat slow. Dia katakan sakit gigi tapi Allah datangkan ujian kepada kita. Tadi cakap dalam ceramah punya gedebak. Allah bagi sakit gigi tak boleh cakap. Sunyi mulut tak boleh cakap. Sebab apa sakit ni? Berdenyuk ni. Allah sakitnya gigi. Dia katakan Allah uji dengan keadaan begitu dan Allah minta kita bersabar dengan ujian tersebut. Musibah Allah bagi. Kadang-kadang Allah bagi ujian dan kita kena sabar dengan kecelakaan atau kehilangan. Kehilangan ahli keluarga, kita sabar sungguh. Atau kehilangan barang kita sayang. Tiba-tiba hilang motor kita ke apa, kita na'udzubillah. Sabar. Allah mengetahui kenapa benda tu hilang dan sebagainya. Kita sabar. Allah ganti balik. Tahu kalau kita tak sabar, tak tahulah. Hilang duit. Manalah duit aku hilang. Kira-kira dah banyak dah. Tiba-tiba macam mana boleh hilang? Kita sabar. Allah akan ganti balik. Dan yang ketiga ulama kata, sabar meninggalkan dosa dan maksiat. Kita sabar. Nak tinggalkan dosa maksiat ni kita sabar. Sabar ya Allah. Sabar. Sebab apa? Kita biasa mengumpat. Biasa dua kawan-kawan ni biasa keluar bawang, bayarah, bawang putih semua adalah.
Tapi time itu jugalah kita nak borak. Kita tahan. Tahan. Janganlah keluar habis cerita. Tahan, sabar. Sabar melakukan maksiat. Bukan maksiat pasal soal lah kita gambarkan ni. Contoh membawa, mengumpat dan sebagainya. Ada program rewang-rewang. Kita kalau duduk ni kalau tak bercerita tak syok. Dia bercerita. Mula-mula koyak kupas bawah putih tu. Sikit. Bila kupas bawah besar tu. Cerita senah sana. Ni lah, mek kiyah sana. Semua masuk lah. Dia gambarkan. Tapi kita sabar. Sabar. Jangan bercampur. Timbang takut kita terkeluar saja satu perkara. Dia merebak habis. Itu benda yang kita nak pastikan. Jangan keluar. Itu sabar. Meninggalkan dosa dan maksiat. Sabar. Tahan. Hebat, sabar. Kemudian kita masuk bab syukur. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dan kita syukur. Kenapa ada kaitan sabar dan syukur ini? Sabar, bila mana kita dapat sabar, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang Allah telah beri kepada kita. Syukur, Alhamdulillah, pagi ini dapat mendengar, dapat rasa makan, dapat mata melihat. Kerana kita takut tiba-tiba bangun-bangun pagi, lah tak ada lah pula rasa deria ini. Habis tadi makan, rasa tak air tu. Tawai, tak rasa apa-apa. Nak rasa Nescafe, tak rasa Nescafe. Macam air kosong. Allah tarik nikmat tersebut. Maka bila mana kita rasa lagi, maka sabar. Dan syukur. Syukur bila mana kita masih lagi merasai. Rasa lagi. Alhamdulillah. Syukur dengan kurnian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Badan kita, jasad kita masih kuat. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ingatan kita masih kuat. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat buang air pagi ni. Ini orang tak tahu ni. Biasa kita terpandang tak syukur pun itu. Buang air kotor. Tak syukur pada Allah. Kerana buang air ni nampak aja dia jijik kecil buang air pun. Tapi kalau tak boleh buang, daya kita. Pergi hospital operate lah apa gayanya. Tapi syukur pada Allah dapat buang. Air kecil okey lagi, tak masalah. Boleh tahan lah. Tapi kalau air besar nak buang, tak boleh lah. Kena highway tu, sakit perut time tu, cepat-cepat lah. Mana tempat yang boleh ada arat-arat, berhenti lah. Hentian lah. Sebab apa tak tahan. Dan gambarkan syukur pada Allah bila mana Allah bagi sedikit getaran kepada kita, ujian pada kita, kita sabar dan kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi pada kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah rezeki yang kau beri pada aku. Kerana bila mana kita bersyukur, pasti Allah akan tambah lagi nikmat kepada kita lah. La syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tambah lagi nikmat kepada kita. Tapi kalau kita kufur nikmat Allah, maka ingat Allah, azab Allah sangat-sangat pedih. Jadi bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah. Jangan sekali lagi kita kufur. Nikmat Allah bagi kepada kita yang cukup banyak. Nikmat penglihatan, nikmat anggota badan, nikmat kelazatan makanan dan sebagainya. Allah bagi kepada kita. Maka syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita atas dunia, kita dapat di akhirat bahagia dengan syukur itu kita polehi. Jangan lepaskan kita serta bersyukur pada Allah. Sebutlah, tak perlu kita nak zahirkan syukur tu. Allah syukurlah. Syukur. Itu cukup. Sebab kita sendiri, hati kita yang mengucapkan syukur itu dan Allah mendengar, Allah melihat, Allah tahu apa yang kita laksanakan. Syukur. Maka syukur ini dia meliputi ilmu, dia meliputi amalan dan suasana. Syukur Allah gunakan ilmu kepada kita. Alhamdulillah, Allah gunakan ilmu pada aku, dapat dengar, dapat pengajaran, dapat pedoman. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah dapat aku amalkan. Amalkan dengan apa yang telah diberitakan, amalkan dengan apa yang dikongsikan. Syukur Alhamdulillah dapat suasana belajar, dapat suasana bertemu dengan sahabat-sahabat. Syukur Alhamdulillah. Semua itu syukur yang kita kadang-kadang alpa. Kita tak keluar pun daripada mulut kita. Bangkit dari tidur tu dia dah syukur Alhamdulillah, doa daripada bangkit tidur. Dan sebagainya, itu antara perkara-perkara yang perlu kita lunaskan dalam kehidupan seharian. Maka kalau kita lihat kepada ilmu itu mengenal Allah, menerusi nikmatnya. Maka bila mana kita mengenal Allah, menerusi nikmatnya, syukur pada Allah. Amalan pula dengan melaksanakan tugas yang diamanahkan Allah Subhanahu Wa Taala, syukur pada Allah. Dan juga bila mana suasana itu menimbulkan kegembiraan atas kita, maka syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gembira kita, bahagia kita, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang
Seterusnya iaitu redha. Redha iaitu kita ni dengan segala ketetapan Allah, sama ada baik ataupun buruk Allah guna kepada kita, kita syukur dan sabar dan redha dengan apa diberikan. Tidak ada penyelesaian, tidak ada penyesalan atau keluh kesah, dan kita menerima segala apa yang Allah berikan kepada kita tu dengan ketentuan yang baik. Sebab kita nak laksanakan kehidupan kita ini, walaupun bukan mudah sebenarnya kita nak redha dengan apa yang berlaku, tapi bila mana kita bersungguh-sungguh, maka dengan didikan rahani kita dan sebagainya, maka Allah akan kurniakan keredaan kepada diri kita. Redha dengan apa yang berlaku, redha dengan kehilangan, redha dengan segala apa yang telah Allah uji kita dan sebagainya. Bila kita redha, hati kita akan bahagia. Kalau kita tak redha, kita akan menangis sampailah kita ni bekak mata sekalipun, kita tak akan dapat apa-apa kebahagiaan. Sebab tu bila mana Allah uji kita dengan kehilangan, contohlah kehilangan dan sebagainya, kita redha, ya Allah, tak apalah, pergilah. Mudah-mudahan ditempatkan dengan orang saleh, terredha. Maka dengan redha kita itulah yang Allah gantikan dengan kebahagiaan yang akan datang. Redha dengan kehilangan motor kita, kesayangan sungguhlah motor kita, kenderaan kita, sayang sungguh, redha, tak apalah, Allah nak ganti balik. Walaupun perit lah kita nak pegang kan, kata ni macam mana lah nak ganti dengan duit yang tak ada dah semua sekali ni, macam mana kita nak usahakan, dah lah kata kehilang, kena bayar lagi dan sebagainya, macam mana kita nak buat? Maka redha dengan kehendak kehilangan tersebut, Allah akan ganti balik dengan kebahagiaan. Kita redha, bahagianya kita rasa, Allah ganti dengan kebahagiaan lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Maka redha. Baik. Kemudian dua yang terakhir iaitu ikhlas. Ikhlas itu perlu untuk kita letakkan dalam perbuatan kita, tutur kata kita, ibadah kita, yang mana dia akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas. Ikhlas kita dalam perbuatan. Kita ni kadang-kadang nampak ikhlas, ikhlas sungguh tulis ikhlas. Ikhlas daripada sekian-sekian, bagi mokcik besar tu nak bagi sumbangan. Ikhlas daripada sekian-sekian, nilai mokcik tersebut RM10 Malaysia. Tulis mokcik punya lah besar, tapi bagi RM10 je. Saya katakan kita kena ikhlas ni tanpa kita nak beritakan kepada orang lain. Kerja kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tengok saja. Tak perlu kita nak wawa kepada orang lain. Saya ingat ada satu orang lah, satu orang ni, dia Tok Siap. Dia Tok Siap ni, dia tak suka buat kerja depan orang. Sebab bila buat kerja depan orang ni, orang puji-puji, dia rasa macam tak ikhlas. Jadi bila dia buat kerja malam, orang tak nampak. Tapi tak apalah, kata tak apalah, biar aku dengan Allah nampak aku buat kerja malam-malam. Sebab kerja dia ni, kerja dia jaga surau, jaga masjid. Dia buat kerja ketika mana orang tak ada. Kadang-kadang dia bersih kawasan surau yang siang-siang hari yang keluar tu, dia buat ketika mana pukul 10 pagi, 9 pagi orang pergi kerja. Petang dia tak buat. Malam dia buat. Kadang-kadang dia terima pukul 10 malam, 11 malam, kadang-kadang pukul 2 pagi. Kata, tak tidur ke? Tak boleh tidur. Dia kata ni pokok. Pukul 2 pagi orang lalu, siapa 2 pagi tu pokok tak sudah kan? Kat surau dia kata hantu, dia jual lem pula. Dia kata begitu. Sampai begitu sekali. Dia kata dia ni semangat buat kerja ikhlas tanpa meminta kepada balas ihsan dan juga nak tunjuk pada orang. Ikhlas dia buat. Jadi kerja-kerja ikhlas ini dia bukan mudah untuk dilaksanakan. Tapi kita buat ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau buat kerja dia ungkit-ungkit itu tak ikhlas tu. Kena ikhlas buat kerja. Ini salah sikit left group, itu bukan ikhlas buat kerja tu. Jadi bila mana kita ikhlas, kita kena last sekali buat yang mana kerja ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kerja tu rasa macam tak sukalah kerja macam sekian-sekian ni. Jadi kerja kita itu telah dibebani dengan suatu perkara yang akan menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena buat secara ikhlas sehabis yang boleh. Dan yang terakhir pada pagi ini, iaitu dengan mengingati mati. Dengan mengingati mati, maka kita akan meletakkan bahagianya kita di dunia sementara ini, dan pasti kita nak kebahagiaan di akhirat kelak. Muhammad kata, an-nufusu al-qawiyatu la ta'rifu ayyasa. Jiwa yang kental tidak mengerti putus asa. Kental kita atas dunia ini supaya sebab aku tak tahu di akhirat kelak perjalanannya masih jauh. Dengan cara itu, kita nak usahakan bahawa dengan kita mengingati mati,
pasti dan pasti dia akan berikan kesan kepada kita, amalan-amalan kita. Ingat mati. Mati itu kena ingat. Sentiasa kena ingat mati. Dengan mengingati mati sebagai penyudah kehidupan di dunia ini, maka kita akan terhindar daripada melakukan segala kemungkaran dan mentaati perintah Allah setiap masa. Kena buat dan kena buat. Bila kita buat perkara tersebut, maka sudah tentu kehidupan kita akan selari dan akan merejahkan kehidupan kita dengan perkara-perkara yang lebih baik. Nak ingat mati macam mana? Salah satunya adalah kita menziarahi orang mati. Ingat mati, tengok kita tiba-tiba call kita ada ni jiran kita ni dan azab ni datanglah untuk baca Yasin temu dia. Kita pergi baca Yasin. Melihat kata Allah, kalau aku macam ni, macam mana keadaan aku, ingat mati. Kita ingat kematian. Kita tengok. Kemudian dia meninggal, kita datang semalam jumpa, hidup lagi, hari ni jumpa dah meninggal. Tengok jenazah dia, macam mana nak buat, macam mana nak kemumikan, proses tersebut. Pergi tanah perkuburan, tengok tanah perkuburan, oh ini tanah perkuburan, insya-Allah aku lepas ni pun akan dikebumikan di sini. Maka ini antara benda-benda yang boleh mengingatkan kita kepada kematian. Ingat mati. Dengan kita ingat mati, maka dia akan menyetapkan rasa kita ni bahagia sangat atas dunia ni letak sekejap. Kerana bahagia kita atas dunia ni sementara dan bahagian di akhirat kelak itulah selama-lamanya. Nak dapat bahagian di akhirat itulah yang kita tunggu-tunggu, yang kita usahakan supaya dapatnya kebahagiaan di akhirat itu kebahagiaan yang kekal abadi. Nak dapatkan bahagian itulah kita kena usahakan yang terbaik. Salah satunya ingat pada mati. Keduanya ziarah kubur. Pergi ziarah perkuburan, bukan tunggu raya je. Raya penuh kubur. Jangan tunggu raya. Tiba petang-petang, kebetulan rumah kita dekat dengan tanah kuburan, pergi ziarah. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Pergi tengok kubur, tempat mana lot aku nanti. Betul kan? Mana tempat aku nanti ni, tempat rumah aku nanti ni. Supaya kita tahu bahawa tempat inilah yang kita akan kembali dan supaya hati kita tak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau hati kita lalai, pasti susah untuk kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah lagi kita nak ingat matilah. Jadi bila mana kita nak ingat mati, salah satu caranya iaitu kita dengan pergi ke tanah perkuburan, melihat bagaimana kadang-kadang kita lihat jasad seorang itu dikebumikan dan sebagainya. Kerana tempatnya nanti akan dikembalikan, akan dibangkitkan nanti daripada tanah perkuburan ini ke satu tempat yang luas terbentang, yang tak tahu tempat di mana tersebut untuk dibicarakan dan ditimbang amalan kita dengan segala perkara-perkara yang kita laksanakan. Jadi amal-amal itulah yang kita nak pastikan kita dapat laksanakan, dan khususnya bila mana dibangkitkan nanti di mizan Allah Subhanahu wa taala, amalan itu amalan yang berkualiti. Amalan berkualiti. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 19, ayat 103, wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang merugikan diri sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahanam. Yang mana amalan tu ringan. Jadi kita nak ni amalan yang berat. Jadi kita nak pastikan amalan yang berat itu, kita kena usahakanlah supaya kita dapat segala-galanya yang telah diajar oleh baginda Nabi SAW, yang Allah telah perintahkan kepada baginda Nabi SAW untuk diajar kepada kita sebagai umat baginda. Maka kita kena usahakan supaya kita dapat yang terbaik untuk pastikan kehidupan kita ni dapat bahagia dunia dan dapat kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi setakat itulah kuasa pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk kita semua. Jadi saya bukalah persoalan kepada jemaah sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz buka soalan bagi yang nak bertanya. Bolehlah kemukakan soalan. Silakan. Nampaknya tak ada soalan, semula jelas tak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Dr. Khairul Ashraf atas kesediaan berkongsi ilmu
yang cukup jelas bagi buat kita semua mengenai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan demikianlah sebagai manusia, marilah kita sama-sama amalkan perkara dan amalan-amalan yang telah disampaikan dan dikongsikan oleh Ustaz itu tadi, dan agar kita dapat menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Dan semoga ianya memberikan sebanyak sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat buat kita semua. Dan teruskanlah lagi istiqamah dalam majlis ini bagi kuliah duha seterusnya, iaitu surat Haruman Rohani, insyaAllah. Dan bagi menemukan majlis ini, Ustaz, kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Silakan. Baik, terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan dapat manfaat untuk kita kongsi bersama dan kita amalkan untuk kehidupan seharian kita. Jadi kita tangguh dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Okey, kita teruskan lagi kuliah duha. Istiqamah dulu dalam majlis ini.